Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Innal wabarakatuh. hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'. Hadirin dan hadirat, tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah, yang dikasihi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memperbanyakkan memuji, membesarkan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita. Di antaranya adalah Allah memberikan kita hidayah petunjuk, Allah juga memberikan kita taufik, Allah memberikan kita bimbingan untuk kita sama-sama pada malam ini berada dalam majlis ilmu, walaupun kita majlis ilmu kita di atas talian, namun ia tetap dimasukkan di dalam tetap dipanggil sebagai majlis ilmu. Jadi moga-moga pengisian kita pada malam ini Allah memberikan keberkatan daripada permulaan sehinggalah kepada penghujung majlis ilmu kita pada malam ni. Malam ni kita nak cerita tentang apa? Malam ni seperti yang tuan-tuan sedia maklum, tajuk besar dia adalah jejak 25 Rasul. Membawa maksud pengisian kita setiap hari Sabtu ini, Sabtu malam Ahad, insya-Allah setakat ni kita memang akan ambil Sabtu malam Ahad setiap minggu, yang mana kita akan sama-sama mempelajari tentang semua kisah Nabi-Nabi dan Rasul yang Allah sebut namanya di dalam Al-Quran, yang ada 25. Maka Nabi yang disebutkan namanya di dalam Al-Quran adalah Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Ini bermakna kita memulakan pengembaraan kita untuk memahami, menjejaki kisah 25 Rasul ini, kita mulakan dengan kisah Nabi Adam. Jadi kisah Nabi Adam ni kita telah pun melalui lebih kurang 3 siri. Jadi malam ni adalah siri yang keempat. Ini adalah kelas yang keempat. Okay. Kelas yang keempat ini kita dah sampai kepada cerita apa? Okay, insya-Allah sebentar lagi saya akan kongsikan dalam Zoom ini kronologi kisah Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam, bermula daripada Allah nak menciptakan Nabi Adam sehinggalah kepada siri yang lalu, iaitu pada siri yang ketiga. Kemudian saya akan sebutkan kronologi kisah Nabi Allah Adam ini untuk pengisian kita pada malam ini. Cuma saya belum sempat lagi membuat edaran nota kepada tuan-tuan dan puan-puan. Nota yang sebenarnya bukanlah layak dipanggil nota, tetapi sekadar ayat-ayat rujukan yang saya akan paparkan seperti di dalam Zoom, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, saya akan kongsikan sekarang nota yang saya buatkan dalam bentuk PowerPoint. Jadi izinkan saya untuk memaparkan. Okay, jadi kita tengok apa yang kita dah belajar sebelum ini. Okey, dia sekejap ya, saya tunjukkan. Saya paparkan apa kita kata carta alih kisah Nabi Allah Adam
seperti yang saya sebut tadi. Jadi moga-moga ia dapat membantu kita semua untuk mengikuti pengisian ini daripada mula sehinggalah kepada tamat. InsyaAllah setiap kali pertemuan kita, saya akan paparkan carta alif kronologi ini daripada pertama sampailah kepada siri yang sedang kita belajar. Baik, kita telah pun mengetahui Nabi Allah Adam alaihissalam ini Allah ciptakan Adam daripada tanah. Okay, Allah menciptakan Adam daripada tanah ini, tuan-tuan kena tengok balik pada siri yang kedua. Ada kita menyatakan bahawa ada 5 peringkat tanah yang Allah ciptakan. Untuk Allah ciptakan Nabi Adam, Allah sendiri yang ciptakan Nabi Adam, ada 5 peringkat tanah. Bermula daripada Allah ambil segenggam tanah daripada seluruh perusuk bumi, sehinggalah tanah yang berbentuk seperti tembikar ataupun seramik yang disebut dengan istilah salsal kal-fakhar. Setelah siap peringkat yang kelima, Nabi Allah Adam itu, maka proses yang berikutnya adalah kepada membentuk dan menyempurnakan kejadian Adam. Maknanya Allah menciptakan tulang yang utama yang perlu ada pada Adam. Kita telah terangkan ada satu tulang yang akan menghidupkan manusia. Kemudian ketinggian Adam 60 hasta, dirupa bentukkan mukanya, tangannya dan sebagainya. Namun belum lagi diberikan roh oleh Allah. Okay. Setelah siap, kalau mengikut kajian Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, beliau mengatakan setelah Allah Ta'ala siap menciptakan patung Adam tu, maka Allah telah meninggalkan patung Adam itu di dalam syurga dalam beberapa waktu. Pada waktu itulah patung Nabi Allah Adam itu didatangi oleh Iblis. Kita telah sebut hadis bahawa Iblis telah mengkaji, dia telah mengelilingi patung Adam itu melihat apa patung itu. Dan dia mendapati patung Adam itu, kejadian manusia itu adalah kejadian la yatamalla, kejadian yang ada banyak kekurangan dia. Okay. Setelah itu, Allah Ta'ala memberitahu kepada para malaikat tentang Allah nak menciptakan seorang khalifah di muka bumi. Walaupun kita pelajari pada siri yang lalu, kita mulakan dulu Allah Ta'ala beritahu kepada para malaikat tentang khalifah. Tetapi jika dia disusun mengikut kajian Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi. Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi ini seorang ulama tafsir yang hebat. Beliau sendiri ada membukukan satu buku khas tentang sirah Nabi Allah Adam. Jadi kalau ikut beliau, kalau ikut beliau kronologi dia, setelah patung Adam tu siap, ditinggalkan beberapa ketika di dalam syurga, barulah Allah memberitahu kepada para malaikat untuk menciptakan seorang khalifah di muka bumi. Okay. Kemudian sekejap ya. Sekejap okey. Kemudian barulah Allah Ta'ala memberikan roh kepada Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam, yang sesiapa yang ikuti pengisian tentang ditiup roh itu diciptakan, diberikan kepada Adam adalah pada hari Jumaat selepas asar. Dia punya waktu dia adalah pada penghujung Jumaat selepas asar nak pergi kepada waktu maghrib, selang waktu itu, iaitu di antara asar
nak pergi kepada waktu maghrib, pada ketika itulah Allah meniupkan ruh Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Sebab itu tuan-tuan biasa mendengar salah satu daripada kelebihan hari Jumaat. Kita sedia maklum hari Jumaat adalah Sayyidul Ayyam, iaitu penghulu bagi segala hari. Antara ciri-ciri keistimewaan hari Jumaat, dalam banyak ciri kelebihan dia, banyak kelebihan dia, antaranya adalah khuliqa Adam, diciptakan Nabi Allah Adam. Jadi terbukti bahawa kalau kita masuk saja hari Jumaat, kita akan ingat kisah Allah ciptakan Nabi Allah Adam, diberikan roh kepada Adam untuk dihidupkan adalah pada waktu asar nak pergi kepada waktu maghrib. Kita boleh kata penghujung hari Jumaat berdasarkan hadis yang sahih. Ada di dalam nota yang telah diberikan kepada tuan-tuan dan puan sebelum ini. Kemudian selepas Nabi Allah Adam itu mendapat roh, macam mana cara dia hidup? Maka Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam, dia terbersin. Macam kita bersin tu, sebenarnya manusia pertama yang terbersin adalah Nabi Allah Adam. Seperti mana hadis yang kita ada tunjukkan sebelum ini. Ketika Nabi Allah Adam dia bersin, dia terus mengucapkan Alhamdulillah. Rupa-rupanya sunnah Nabi SAW, kalau kita bersin, kita kena ucapkan Alhamdulillah. Sebenarnya ia telah dilakukan, telah ditunjukkan oleh manusia yang pertama. Manusia yang pertama bersin dan manusia yang pertama mengucapkan Alhamdulillah adalah Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Sampai tajuk inilah yang kita telah lalui daripada siri yang pertama sampailah siri yang ketiga. Kita berhenti pada Adam terbersin. Jadi bermula malam ini, apakah peringkat yang berikutnya? Okay, sila lihat carta alih yang saya paparkan. Okay. Selepas Nabi Allah Adam dia terbersin, Allah telah memerintahkan kepada Nabi Allah Adam untuk memberikan salam kepada malaikat-malaikat yang ada di dalam syurga itu. Okay. Untuk cari maklumat, betul ke Adam ada beri salam ni? Kalau tuan cari ayat Quran, tidak ada. Dalam ayat Quran tak ada. Tetapi ia ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca dalam hadis cerita bab salam, ada dikaitkan dengan ucapan salam oleh Nabi Allah Adam kepada para malaikat. Allah sendiri yang suruh Adam untuk memberikan ucapan salam. Okay, sekejap lagi saya akan paparkan kepada tuan-tuan dan puan-puan hadis yang saya maksudkan pada bab ini. Okay. Setelah Nabi Allah Adam memberikan salam, maka sampailah waktunya Allah mengajarkan Nabi Allah Adam belajar semua benda-benda. Maknanya Adam dia sudah pun memulakan sesi pembelajaran dia, iaitu Allah sendiri mengajar Nabi Allah Adam tentang semua benda. Benda apa? Apa yang Adam belajar? Sekejap lagi kita akan terangkan. Setelah Nabi Allah Adam dia belajar semua benda, maka Allah telah menguji para malaikat-malaikatnya. Allah nak menguji tahap pengetahuan malaikat berbanding dengan Nabi Allah Adam.
Allah menguji para malaikat. Dan nanti kita akan dapati para malaikat ini mereka surrender. Maksudnya para malaikat ni mereka mengakui. Tapi sebelum tu kita tengok dulu bagaimana Nabi Allah Adam setelah dipaparkan, lepas tu sekejap ya, para malaikat dia mengakui tentang ketidaktahuan mereka, maka Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam pun menyebut apa yang para malaikat itu tidak mengetahui. Jadi kalau kita ikut kejap ya, saya tengok pada ayat dia. Okey. Kalau ikut susunan ni saya kena betulkan sikit tuan-tuan. Saya nak kena betulkan sikit dekat mana tau. Dia macam ni. Baru saya perasan dia macam terbalik sikit macam ni. Kalau ikut susunan dia, yang ini letak kat sini. Okey. Yang sini letak kat sini. Maksud dia macam ni. Okey, tuan-tuan tunggu sekejap. Saya ubah sekejap je, saya ubah. Sekejap saya akan paparkan pada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, kejap. Saya ubah susunan dia ni. Sebab apa saya kena ubah? Sebab kita ikut susunan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Sekejap ya. Okey. Saya susun sekejap. Pengakuan malaikat. Lepas tu sekejap puan bagi saya waktu sedikit sahaja. Alhamdulillah. Siap pun saya kena save dulu. Okey, sekarang saya paparkan kembali. Okey. Setakat ni tuan-tuan dan puan-puan jelas. Tuan-tuan boleh dengar suara saya kan? Nampak tak slide yang saya paparkan? Nampak Ustaz. Okey. Jelas ya? Okey, saya patah balik tau. Saya buat pembetulan tadi. Baru saya perasan. Okey, begini. Ya. Okey. Cerita dia, setelah Allah menguji para malaikat, maka akhirnya para malaikat ini mereka mengaku bahawasanya mereka tak akan dapat tahu sesuatu melainkan kalau bukan Allah yang ajar kepada mereka. Kemudian barulah Allah minta kepada Adam untuk menyebut semua nama benda-benda yang telah Allah ajar kepada Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Okey, jadi kita berhenti dah sekejap pada kronologi Adam menyebut semua nama benda. Okey, saya harap tuan-tuan jelas bagaimanakah peristiwa yang bermula daripada Adam memberikan salam sampai kepada Adam menyebut semua nama benda. Okey. Kalau tuan tanya macam mana maklumat ni boleh dapat, jawapan dia berdasarkan kepada wahyu. Maksudnya bukanlah saya dapat wahyu, maksudnya ada dalam ayat Al-Quranul Karim. Tengok ayat Quran ni. Al-Quran ni kehebatannya dia memuatkan cerita-cerita yang ya Allah dalam syurga ni. Manusia yang berada dalam syurga. Dia cerita alam ghaib ni. Masya Allah. Kan? Itulah kehebatan kita yang mengaji Al-Quranul Karim. Tapi kita kena susun dia satu persatu. Okay, sekarang saya nak tunjukkan hadisnya dan saya nak tunjukkan tentang ayat-ayat Al-Quran yang kita sebut semua susunan Carta Alif ni. Okey, kita tengok. Dalam hadis, ni hadis sahih. Yang mana hadis Nabi SAW ini, kita tengok terjemahan hadisnya. Kita tengok Allah, apa sabda Nabi SAW. Allah menciptakan Adam dengan ketinggian 60 hasta. Ini telah pun kita belajar. Kemudian Allah berkata kepada Adam. Allah kata apa kepada Nabi Allah Adam setelah dia dapat roh tu? Allah kata, "Idhhab fasallim ala ulaika minal malaikah."
Allah kata kepada Adam, pergilah engkau Adam, ucapkanlah salam ke atas mereka di kalangan para malaikat. So hadis ni, kita tunggu sekejap ya. Saya nak melihat riwayat hadis ni sebab tak boleh kalau kita kongsikan hadis kalau kita tidak menyebutkan riwayat dia supaya kita dapat merujuk kembali sekejap. Okey. Kemudian Allah kata, pergilah dan ucaplah salam ke atas mereka dari kalangan para malaikat. Okey, lepas tu Allah minta apa kepada Adam? Allah kata, fastami' ma yuhayyunaka tahiyyatuka wa tahiyyatu dhurriyyatika. Okey, Allah kata, ketika kau dah bagi salam, Allah kata kepada Adam, kau dengar apa yang dijawab oleh para malaikat kepada engkau. Kalau kau dah dengar apa jawapan salam daripada malaikat kepada engkau, itulah salam bagi engkau dan salam untuk zuriat engkau. Maknanya Allah beritahu apa? Allah kata, Adam, daripada apa yang dijawab oleh malaikat itu, itulah ucapan salam yang engkau kena gunakan. Dan itulah ucapan salam yang digunakan oleh zuriat engkau. Kemudian, Adam pun dia buat apa? Adam pun bagilah salam. Faqala assalamu alaikum. Adam, dia kata assalamu alaikum. Lalu para malaikat menjawab. Malaikat jawab apa? Malaikat menjawab, assalamu alayka wa rahmatullah. Dari riwayat disebut wa rahmatullah. Okey. Kemudian para malaikat pun jawablah, assalamu alayka wa rahmatullah. Dari riwayat disebut wa rahmah, ada riwayat wa rahmatullah. Dijawablah assalamu alayka wa rahmatullah. Okay, dia sebut sampai habis, Assalamualaikum warahmatullahi. Tapi belum, kalau ikut yang panjang tu, wa barakatuh kan. Tapi dekat hadis ni, dia hanya sebut, Assalamualaikum warahmatullahi. Okay. Kemudian, Nabi sebut dalam hadis yang lain lah. Okay, Nabi sebut maklumat yang lain. Lalu, kalau kita baca dalam hadis ni, bukan sekadar cerita Adam bagi salam. Tetapi Nabi mengatakan, setiap yang masuk ke dalam syurga, dia akan masuk dalam bentuk Adam. Bentuk Adam tu dari sudut ketinggian Nabi Allah Adam tu. Namun manusia sentiasa berkurangan ketinggiannya semenjak penciptaannya hinggalah sekarang. Maksud dia apa? Maksudnya Nabi nak kata, kita masuk syurga memang dalam bentuk seperti fizikal Adam, ketinggiannya. Tetapi pada hakikatnya sejak daripada Adam Allah ciptakan turun ke muka bumi tu, sampailah generasi dia punya ketinggian tu makin lama makin kurang sampailah kepada kita. Makin lama makin kurang. Okay. Jadi dekat sini hadis ni membuktikan bahawa Adam mengucapkan salam kepada para malaikat. Okay, kalau kita nak tulis hadis ni sebenarnya hadis yang paling sahih sekali. Sebab apa? Sebab dia hadis muttafaqun alaih. Disepakati oleh Bukhari, juga disepakati oleh Muslim dalam kedua-dua kitab sahihnya. Baik, sekarang kita pergi kepada flow carta alih yang berikutnya, iaitu Allah ajar kepada Adam beberapa kesemua nama-nama. Baik, kita pergi kepada maklumat ini. Okey. Satu-satunya ayat yang Allah merujuk kepada Allah mengajar Adam semua nama, iaitu ayat nombor 31, muka surat nombor 6 di dalam Al-Quran. Mari kita lihat ayatnya. Okey, ayat ni dia bukan sekadar Allah mengajar kepada Adam. Kemudian Allah minta kepada para malaikat. Allah menguji para malaikat
untuk menyebut nama-nama. Kita tengok apa jawapan malaikat. Okay. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dan dia iaitu Allah telah mengajarkan kepada Adam akan segala nama. Kullaha maknanya semua. Al-asma' nama-nama. Okay. Kalau tuan tanya, apa yang Adam tu belajar? Secara spesifik dia, sebenarnya memang tidak ada mana-mana nas yang menyebut secara spesifik apa yang Nabi Allah Adam ni belajar. Tak ada. Yang pasti, semua nama, benda ke apa ke, semua Allah ajar kepada Adam. Jadi senang. Kalau sebut semua ni senang sebab kita tak perlu nak sebut 1, tak perlu sebut 10, tak perlu sebut sampai 100 sebab segala nama. Cuma Al-Quran tidak menjelaskan kepada kita nama apa, nama benda, fungsi dia apa. Tak, Allah tidak menyebutkan. Ini termasuk di dalam ayat yang Allah tidak menjelaskan secara spesifik apa nama tu. Maka kita orang yang beriman, kita pegang kepada segala nama Allah ajar kepada Nabi Allah Adam. Kemudian apa yang berlaku? Summa kemudian aradahum 'alal malaikah. Kemudian ditunjukkan kepada para malaikat. Segala nama-nama yang benda apa yang Adam belajar tu ditunjukkan kepada para malaikat. Lalu Allah Ta'ala minta kepada malaikat, Ambi'uni bi asma'i ha'ula. Allah kata, terangkanlah kepadaku, kata Allah kepada para malaikat, nama semua benda ini, in kuntum sadiqin, jika kamu golongan yang benar. Allah tanya kepada para malaikat untuk malaikat membuktikan jika malaikat tu dia tahu, malaikat kena sebut semua nama-nama benda yang Adam belajar tu. Tetapi apa jawapan malaikat? Jawapan malaikat kita tengok kepada ayat yang berikutnya. Malaikat mengatakan, qalu subhanak, iaitu mereka, iaitu para malaikat menjawab, subhanak, maha suci engkau ya Allah. Maknanya malaikat ni dia memuji Allah dari sudut menyucikan Allah. Apabila disebut ucapan subhanak, mensucikan Allah, maknanya para malaikat yang mengatakan Allah ini suci daripada segala sifat lemah. Allah ni suci daripada sifat kurang. Allah ni suci daripada apa-apa yang tak patut disandang bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita pun tahu, sebelum ni masih ingat tak? Ayat yang ketika mana Allah pernah tanya ketika mana Allah memberi maklum kepada malaikat Allah nak menciptakan khalifah di muka bumi kan? Kan malaikat tu kata, bukankah kami ini makhluk yang memuji engkau, bertasbih kepada engkau. Dan ini terbukti bahawa malaikat ni mereka suka sering mensucikan Allah, sehingga setelah Allah minta mereka sebut nama benda-benda itu, malaikat mengatakan subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana. Kami takkan tahu selain daripada apa yang engkau telah ajarkan kepada kami. Maknanya malaikat ni dia memang dia membuat pengakuan. Malaikat ini mereka berkata benar. Mereka kata, kami tak tahu benda-benda tu. Kami tak tahu benda-benda yang kau paparkan, yang kau tunjukkan itu, ya Allah. Kalau engkau tidak ajarkan kepada kami. Maknanya mereka kata, kami hanya tahu
kalau engkau ajar saja kepada kami, ya Allah. Kalau kau tak ajar pada kami tak akan tahu benda-benda itu. Kemudian para malaikat mengatakan, innaka, sesungguhnya engkau, antal alim, yang maha mengetahui, al-hakim, lagi maha bijaksana. Maknanya para malaikat dia mengatakan, ya Allah, engkau sangat tahu, ya Allah. Dan engkau ini maha bijaksana dalam memilih manusia, dalam nak buat apa sahaja, nak menciptakan khalifah, engkau maha tahu, ya Allah. Engkau ini maha hikmah, ya Allah, bijaksana, ya Allah. Kenapa? Kerana sebelum ini ingat tak bahawa malaikat ini mereka pernah bertanya hikmah tentang penciptaan khalifah di muka bumi. Jadi barulah malaikat ini mengetahui bahawasanya mesti ada hikmah mengapa Allah nak menciptakan seorang khalifah di muka bumi, sehingga kan mereka tak tahu benda-benda yang Allah tak ajar kepada mereka, tapi Allah ajar kepada Adam. Kemudian apa yang berlaku kepada Adam? Maka ayat yang berikutnya Allah pun mintalah kepada Adam. Minta apa? Qala ya Adam. Allah kata, wahai Adam, ambihum biasma'ihim. Terangkanlah nama benda-benda ini semua kepada mereka. Mereka tu siapa? Iaitu para malaikat. Ini menunjukkan bahawa tuan-tuan dan puan-puan, Allah muliakan Adam ni daripada malaikat. Ini menunjukkan tentang apa? Kepentingan ilmu yang ada pada manusia. Kat sini kita belajar kalau kita seorang khalifah di muka bumi, kena menuntut ilmu, kena belajar. Bayangkan pentingnya belajar, pentingnya ada ilmu ni. Allah cerita kisah Adam belajar ilmu ni dalam syurga. Dan kita dapat belajar juga bahawasanya semua ilmu yang Adam tahu adalah dari Allah. Maknanya kita ni yang dapat semua ilmu ni, tak ada satu pun yang bukan datangnya dari Allah. Kalau Allah tak ajar kita, kita pun tak tahu. Sebab tu kita kena selalu mengulang-ulangi ucapan seperti mana ucapan malaikat tadi. Kan? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Lepas tu ketika Allah minta kepada Adam, kau sebut apa yang malaikat tu tak boleh sebut. Kau sebut Adam, semua yang kau belajar tu kau sebut pada para malaikat. So Adam tu buat apa? Falamma anba'ahum bi asma'ihim. Maka setelah Adam menerangkan nama sebuah benda itu kepada para malaikat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada para malaikat, qala, Allah berfirman, alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Allah kata kepada para malaikat, bukankah aku ini pernah berkata kepada kamu bahawasanya aku tahu segala rahsia langit, segala rahsia bumi, wa a'lamu ma tubdun, dan aku ini lebih mengetahui apa yang kamu nyatakan, wa ma kuntum taktumun, dan apa yang kamu sembunyikan. Okey, maknanya Allah Ta'ala ni telah membuktikan. Kalau kita kena ingat kembali ya, akan pertanyaan malaikat kepada Allah ketika mana mula-mula Allah kata dia nak beritahu tentang penciptaan khalifah kepada para malaikat. Dan Allah kata sebelum ni apa? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan Allah kata sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tak ketahui. Maka terbukti setelah Allah mengajar, setelah kes Nabi Adam ini,
bahawasanya Allah Ta'ala mengukuhkan lagi bahawa Allah itu mengetahui segala-galanya. Segala-galanya tu nak nampak dengan lebih 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 luas lagi disebutkan. Contoh apa? Perkara di langit, perkara di bumi, perkara yang zahir, perkara yang batin, perkara yang ditunjukkan secara jelas, perkara yang tersembunyi. Sampai ayat nombor 33 ini, inilah yang telah kita sebutkan pada carta ahli pada mula-mula pengisian kita. Ni, dah teringat kan? Yang kita telah selesai lah. Kalau ayat ni tadi kita sebut apa? Adam bagi salam tadi, ini berdasarkan hadis. Tidak ada ayat Al-Quran lah yang menyebut Adam bagi salam tu, tapi dia ada pada hadis muttafaqun alaih. Ini di dalam hadis. Tapi kalau yang tadi tu, daripada sini sampai ada menyebut nama, ini bermula pada ayat nombor berapa kita sebut tadi? Daripada ayat nombor 31 sampailah ayat nombor 33. Suratul Al-Baqarah. Semua ni. Dia punya cartaan ini. Okey, kita susun ini mengikut kepada ayat yang telah pun kita bacakan tadi. Maka selesailah kita kepada cerita Nabi Allah Adam telah belajar, telah menuntut ilmu dari Allah Azza wa Jalla. Jadi pengajaran dia apa? Kenapa kita kena belajar daripada bapa kita menunjukkan bahawasanya apa? Ucapan salam ni tuan-tuan bukan satu ucapan yang sama macam kita kata good morning ke, selamat pagi ke, tak. Dia adalah ucapan yang berbentuk ibadah, penghormatan yang mulia bagi orang Islam. Jadi janganlah segan-segan untuk mengucapkan salam. Banyak kala sebut ucapan salam. Banyak kelebihan-kelebihan dari sudut memberi salam. Jadi jangan tinggalkan. Kerana ucapan salam ni merupakan ucapan juga bagi ahli-ahli syurga. Dan kita dapat belajar daripada kes Adam ni, belajar seperti kita sebut tadi bahawa ini menunjukkan tentang kemuliaan Nabi Allah Adam berbanding malaikat adalah dari sudut ilmu. Jadi kalau kita nak mulia, maka kita mulia dengan ilmu. Kita mulia dengan ilmu. Sebab tu kena terus belajar. Dia panggil belajar sepanjang hayat. Kena belajar. Kita tak nak anak-anak kita lepas SPM tak nak sambung belajar dah. Jangan. Kalau ditanya kenapa tak nak sambung belajar? Ingat tuan-tuan dan puan-puan, kita kena pesan pada anak-anak kita, pesan kepada siapa-siapa bahawa kena sambung belajar, kena teruskan belajar. Kerana kita belajar ni bukan semata-mata untuk belajar nak cari pekerjaan. Bukan. Tetapi belajar ni adalah merupakan satu ibadah. Menuntut ilmu adalah satu ibadah. Okey. Kemudian kita dapat belajar di sini bahawasanya sumber segala apa yang kita tahu adalah daripada Allah. Para malaikat pun mengakui akan keluasan ilmu Allah. Kalau Allah tak ajar, malaikat tu tak akan tahu. Menunjukkan apa? Adanya kekurangan pada makhluk yang Allah ciptakan. Walaupun dia malaikat. Jadi tuan-tuan, kita teruskan dengan kronologi yang berikutnya. Okay, izinkan saya memaparkan terlebih dahulu dia punya susunan kronologi dia. Okay, tuan-tuan, dalam pengisian ini kita tidaklah akan mengambil masa yang lama untuk membuat tadabbur ayat. Okay, kita tak sempatlah, kita kekurangan waktu. Bukan waktu tu kurang Allah bagi, tapi kita fokuskan bahawa kita nak kumpulkan fakta dulu.
Maksudnya kita nak dapatkan fakta berbanding kita duk ulas ayat tu, kalau kita buat tadabbur memang akan panjang lah nak ulas ayat yang kita baca tadi kan, Al-Baqarah ayat 31, 32, 33 memang panjang. Tapi sebab kita memang nak kita ambil fasa yang pertama, iaitu kita ambil untuk kita mengetahui macam mana sebenarnya kisah Adam. Sebab selama ni kita dengar sini, dengar sana, baca buku sini, baca buku sana kan. Jadi belajar ni dia tak boleh macam ambil macam sikit sini, sikit sana, sikit sini, sikit sana. Sebab tu kita cuba belajar dalam bentuk kita berstruktur. Sebab tu kita suka letakkan siri-siri, kita akan sambung. Sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan ikuti kelas-kelas di Akademi Tadabbur ni, dia punya satu tajuk tu berminggu-minggu, kadang sampai berbulan-bulan. Sebab apa? Sebab kita sambung. Kita punya konsep kita ada continua, kita sambung. Habiskan sampai satu bab, baru kita masuk perkara yang lain. Sebab tu kita, kalau tuan-tuan ikuti kelas-kelas kan, ada orang buat kisah Nabi Adam, tapi ialah sejam setengah kan, kadang-kadang terkejar-kejar, kadang-kadang dapat maklumat tu tidak teratur, kadang-kadang sepitas lalu. Jadi kita tak nak macam tu. Okey, kita cuba belajar sedikit demi sedikit, dan tuan-tuan dapat mengetahui ayat-ayat, kesemua ayat-ayat yang ada kaitan dengan Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Baik, kita lanjutkan. Setelah malaikat tu, dia setelah peristiwa malaikat membuat pengakuan tentang kehebatan ilmu Allah, kemudian setelah Adam menyebutkan nama-nama benda tadi menunjukkan Adam ni mulia dengan ilmu itu mengatasi malaikat, maka peristiwa yang berikutnya Allah memerintahkan kepada kepada para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Okey. Kemudian semua para malaikat, kita pun sedia maklum, semua para malaikat dengan segera mereka sujud kepada Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Begitu juga Allah memerintahkan kepada iblis supaya dia pun sujud kepada Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Dan kita pun sedia maklum, iblis dia tak nak sujud. Dia enggan untuk sujud. Dan akhirnya dia memberikan alasan kenapa dia tak nak sujud kepada Nabi Adam. Dia memberikan alasan setelah Allah bertanya kepada iblis itu sendiri, kenapa dia tak nak sujud kepada Adam? Kenapa? Iblis ada jawapan dia, yang kita akan lihat beberapa ayat-ayat Al-Quran yang bersangkutan dengan kisah iblis. Lepas tu, apa lagi yang berlaku kepada iblis? Setelah dia tak nak sujud pada Adam, setelah Allah tanya dia kenapa tak nak sujud, dia memberikan alasan. Apa yang berlaku berikutnya? Yang ini, maklumat itu kita akan bincangkan pada kelas minggu hadapan. Tapi kita ada waktu lagi. Waktu yang kita masih ada ni, kita akan bincangkan tentang yang inilah. Kita bincang tentang dua daripada para malaikat diperintahkan sujud, dengan semua malaikat sujud kepada Nabi Adam. Saya cadang saya nak berhenti setakat inilah. So kita akan berhenti setakat ini untuk pengisian kita malam ni. Okey, jadi kalau siri yang kelima, minggu
depan, S5, siri 5, kita masuk daripada flow ini. Maknanya bermula minggu depan tu, kita akan masuk kisah Iblis pula diperintahkan sujud kepada Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Tuan kena tunggu, tuan kena ikuti kerana ada sambungannya lagi. Dia panjang lagi tuan-puan. Maknanya ketika Iblis diperintahkan sujud, Iblis dekat mana? Iblis dia pun bersama dengan malaikat di dalam syurga. Oh, Iblis tu dia malaikat juga ke? Jawapannya tidak. Dia makhluk lain, malaikat makhluk lain. Tapi mereka ini sama-sama berada di dalam syurga. Itu persamaan dia. Perbezaan dia, malaikat lain, iblis lain. Kalau ditanya apa perbezaannya, kita katakan bezanya pun kita dah nampak dah. Kalau dia malaikat, dia mesti sujud. Dia mesti sujud. Tapi iblis enggan sujud. Maknanya dia bukan malaikat. Sebab itu, untuk dapatkan penjelasan yang lebih lanjut, tuan-tuan kena ikuti kelas setiap hari Isnin. Kalau tuan-tuan ikuti kelas setiap hari Isnin, kita cerita pasal Nabi juga. Tapi kita bukan cerita seperti nak sebut kronologi dia. Bukan kita nak cerita daripada A sampai Z kisah Nabi tu. Cuma kita pilih beberapa kemusykilan yang ada berkaitan dengan kisah-kisah Nabi tu. Jadi kisah Nabi Adam ni kita dah selesai dah bincang. Adakah Iblis ni malaikat Azazil ke seperti yang orang kata? Jawapannya tidak sama sekali. Nak tahu justifikasi dia, nak tahu dia punya alasan dia, kita kena kembali melihat rakaman di FB page Malaysia Tadabbur Academy. Kita akan dapat jawapan dia. Cuma malam ni kita nak selesaikan flow dia dekat sini lah. Kita cerita pasal malaikat dulu ya. 2 pusingan ni kita cerita dekat sini. Okey. Kita teruskan dengan ayat yang kita maksudkan. Okey. Antara ayat yang utama yang menyebut tentang malaikat ini sujud kepada Adam, kita tengok dulu di mana perintah Allah memerintahkan malaikat sujud kepada Adam. Kita lihat antara ayatnya dalam surah Sa, ayat nombor 72 dengan 73. Okay. Kalau kita lihat di sini, Allah mengatakan, kita tengok dekat ayat ni, dekat ayat nombor 72 terus. Allah kata, فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Tengok ayat 72. Allah kata apa dekat surah Sad? Kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadian Adam, dan aku tiupkan pada Adam itu roh daripada ciptaanku, maka Allah kata apa? Maka hendaklah kamu semua sujud kepadanya. Okay, kalau tuan baca ayat ni sahaja, tuan tak tengok pada ayat yang lain, mungkin tuan akan kata, ayat ni tengok lepas tiup roh terus kena sujud. Sebab tu kita kena tengok ayat-ayat yang lain nanti. Tapi dalam ayat ni kita tahu selepas Adam tu hiduplah, baru malaikat diperintahkan sujud. Allah kata, faqa'u lahu sajidin. Allah kata, maka hendaklah kamu ini semua sujud kepada dia. Maka malaikat ni, dia cepat-cepat dia bertindak. Nak tahu cepat-cepat dia bertindak tu, dia ada huruf fa dekat sini. Tengok huruf fa dekat sini. Fa, huruf fa kan? Fasajadal malaikah. Maka dekat sini menunjuk kepada cepat-cepat malaikat itu semua sujud
kepada Adam. Allah kata fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Allah kata maka telah sujudlah semua malaikat. Allah kata semua malaikat yang sujud. Maknanya Allah kata semua malaikat yang sujud. Menunjukkan bahawa kalau dia bukan malaikat, menunjukkan kalau dia malaikat, maka ia akan sujud. Tapi maksudnya menunjukkan bahawa kalau makhluk tu dia malaikat, dia mesti sujud. Sebab Tuhan kata fasajadal malaikatu kulluhum ajma'in. Maka sujudlah semua malaikat. Okey. Kemudian kita tak cukup tengok pada ayat ni saja, tapi kita tengok pada ayat yang lain. Okey, tengok dulu pada ayat yang lain. Okey. Dia ada ayat yang lain, tapi ayat ni saya nak kaitkan dia dengan iblis, tapi kita boleh gunakan juga untuk isu malaikat tu, seperti mana kita semua tahu dalam surah Al-Baqarah ayat 34. Kita tengok dekat sini. Ayat 34 ni bila mereka sujud pada Adam. Kita tengok ya, perhatikan baik-baik. Ni ayat 34. 34. Ayat 34 ni kita tengok Allah kata, dan Allah kata wa id qulna lil malaikati isjudu li adama. Dan ketika kami berfirman, maknanya Allah menyuruh kepada para malaikat, usjudu, sujudlah kamu semua kepada Adam. Maka cepat-cepat malaikat tu fasajadu, lalu mereka semua sujud. Illa iblis, mereka iblis. Nanti kita akan bincang tentang iblis ni. Tapi kita tengok dulu ayat mengatakan para malaikat tu sujud. Okey. Kalau kita tengok ini ayat 34. Ingat tak? Sebelum ayat 34, 33 tentang apa? 33. Ingat tak ayat 32 tentang apa? Ni surah Al-Baqarah. Ingat tak ayat 31 surah Al-Baqarah tentang apa? Ni ayat 34. Maknanya sebelum perintah sujud kepada Adam, ada peristiwa berlakulah sebelum Adam. Apa dia? Sebab ini kan ayat Allah perintahkan sujud. Tengok ya. Allah kata sujudlah kamu kepada Adam. Ni sujud. Ayat 34. Sebelum ayat 34, apa yang berlaku kepada Adam? Maknanya kena tengok ayat 33. Kena tengok ayat 32. Surah apa? Surah Al-Baqarah. Okey, surah Al-Baqarah. Okey, kalau kita kembali ingat balik. Tengok ya, perhatikan baik-baik. Okey, tengok. Okey, waktu kita cerita tadi, ayat 33 pasal apa? Ni ayat surah Al-Baqarah ni. Ayat pasal apa? Pasal ayat Nabi Adam cerita tentang apa? Cerita tentang semua benda-benda kan kepada malaikat. Ini ayat 33. Kita ingat ya, ini ayat 33 Al-Baqarah. Menunjukkan bahawasanya kalau kita gunakan maklumat ayat dalam surah Al-Baqarah, berlaku dulu peristiwa Adam belajar ilmu, kemudian Allah uji malaikat, lepas tu baru Allah minta Adam terangkan semua nama benda tu. Ini ayat 33. Lepas ayat 33, ayat 34. So ayat 34 tu tentang apa? Tentang sujud tadi. Tentang sujud. Okey, ini bermakna sujud ini dia berlaku setelah peristiwa Allah menguji Nabi Allah Adam tentang nama-nama benda. Sebab itu kalau kita tengok kembali kepada flow yang saya tunjukkan tadi tu, kan nampak tak? Kita flow yang kita tunjukkan tadi, lepas Adam menyebut semua benda ni, baru ada peristiwa apa sambungan dia. Kalau kita nak sambung dia, kalau kita sambung kat bawah dia kan, kita sambung kat bawah dia, ini baru ada peristiwa sujud. Kalau kita buat sambungan dia, Allah perintahkan semua sujud, Adam dan juga iblis. Inilah ayat 34 Al-Baqarah.
yang kita baca tadi. Wa il qulna lil malaikati isjudu. Ada menyebut nama semua benda tu apa? Ayat 33. Kita tengok susunan ayat dia. Ini 33. Kalau pengakuan malaikat tentang ilmu Allah, ayat nombor berapa? Ini kita belajar tadi kan? Kita belajar tadi 30, 32 kan? Lepas tu, Adam belajar semua benda dengan menguji malaikat ni, ayat apa? 31. Dia nampak tak susunan dia? Jadi, peristiwa sujud ni, dia berlaku setelah penyebutan nama. Sebab itu saya susun selepas Adam menyebut nama semua benda, barulah kita akan jumpa flow ni. Para malaikat diperintah sujud kepada Nabi Allah Adam. Okey, contoh. Tengok ya. Kalau kita buatlah numbering dia, kita buat nombor lah ya. Okey, ni kita kata ini nombor 1, ini nombor 2. Ya, nak bagi nampak ni nombor 3. Ni nombor 4. Okey, ni nombor 5. Contoh, ni nombor 5. So nombor 6 apa? Nombor 6. Nombor 6 dia yang kita sebut tadi. Nombor 6 di sinilah sambungan dia. Sambungannya di sini. Ni 6. Lepas tu ni cucu. Contoh. Okey. Jadi syarat tu jelas. Bagaimanakah carta alif ini ia disusun? Okay. Kemudian, mari kita lihat. Ayat tadi tak habis lagi. Kita waktu pun cukup. Ada sedikit lagi waktu. Kita lupa rahimani wa rahimakumullah. Kita tengok sikit ayat dia kan. Okey. Kemudian, ayat ni kita jumpa tentang Allah perintah kepada malaikat. Mereka semua sujud perempuan. Immediately, cepat-cepat mereka sujud kepada Nabi Allah Adam. Okey. Ayat lain, kita tengok dalam suratul Kahfi, ayat 50. Allah kata, wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Dan ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam, lalu mereka semua sujud. Ini ayat lain yang ada berkaitan Allah perintah kepada para malaikat untuk sujud, dan malaikat ini dengan secara cepat mereka sujud kepada Adam. Okey. Sekarang kita nak bincang. Last kali pengisahan kita malam ni, kita nak bincang. Adakah sujudnya malaikat itu kepada Adam, adakah sekadar menundukkan badan, macam kita rukuk tu, semata-mata bentuk seperti itu, ataupun macam kita sujud seperti kita solat? Kita tahu kan, kalau kita rukuk hanya membongkokkan badan, dan kita ada satu perbuatan kita sujud. Jadi sujud malaikat tadi sujud yang mana? Adakah sujud para malaikat itu sekadar sujud memberikan penghormatan dalam bentuk sekadar tundukkan badan, ataupun memang sujud seperti mana sujudnya solat? Maka mengikut pendapat yang terpilih yang diulas oleh Dr. Salih Abdul Fattah Al-Khalidi, jawapan dia yang ini. Ni, sujud macam sujud ketika solat. Kalau ada yang seperti tidak bersetuju, kenapa sujud macam solat? Bukankah Allah sahaja yang kita kena sujud seperti solat? Maka jawapannya pertama, Allah yang perintah sendiri kepada malaikat. Bukan malaikat tu suka-suka nak sujud sembah seperti menyembah Adam, seperti sujud ketika solat tu. Jawapan pertama, kerana Allah yang perintah. Sebab perkataan sujud ni kita tak boleh tukar dia. Kita tak boleh nak tukar kepada makna lain. Sebab kalau sebut sujud, orang faham sujud. Kecuali kalau ada beberapa ruang perlu ditakwil maknanya kepada yang lain. Ada keperluan beberapa kalimah kita boleh cari makna lain. Tapi secara asalnya kalau sebut sujud, orang faham sujud tu seperti sujud solat. Okay. Alasan pertama tak salah sebab Allah yang perintah. Yang kedua, para malaikat sujud tu bukanlah sujud seperti nak menyembahnya Adam,
tetapi mereka itu sujud tanda hormat, tanda tashrif, memuliakan Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Jadi itulah jawapan, itulah maklumat yang dapat kita kongsikan pada malam ini. Jadi tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullah, maka alhamdulillah dengan kupasan ringkas ni kita dah sampai kepada flow di sini ya. Kita sampai dekat sini dah. Jadi minggu depan kita akan fokus tentang iblis. 7. Okey, kalau kita nak tahu sambungan dia apa berlaku setelah iblis tu enggan sujud, tetap ikuti. Minggu depan saya akan paparkan yang ni. Saya akan paparkan flow berikutnya, tengok ya. Begini. Flow berikutnya begini. Ini dia punya flow dia. Tapi ni nanti saya akan beri pada tuan-puan minggu depan. Ini sambungan cerita iblis saja. Tak nak sujud berlaku apa? Ni nanti kita akan belajar insya-Allah minggu hadapan. Tetap ikuti insya-Allah. Insya-Allah kita akan sambung lagi pada minggu hadapan. Jadi ada sebarang soalan dari tuan-tuan dan puan-puan. Kalau ada mana-mana info yang saya tersalah, saya tersilap, mohon dibetulkan. Kalau ada mana-mana yang saya paparkan itu ada perlu penambahkan pun tolong maklumkan. Ada soalan apa-apa tuan-tuan dan puan-puan, setakat ni tuan-tuan boleh ikuti. Tuan-tuan boleh tuan-tuan jelas perbincangan kita, apa yang kita pelajari pada malam ni. Minggu depan kita akan sambung lagi insya-Allah. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Cik Rahmat. Dari sini kita difahamkan Allah telah memaklumkan kepada malaikat Adam akan dicipta untuk jadi khalifah di muka bumi. Betul. Dan kita telah mempelajari sebelum ni Adam telah dihasut di iblis supaya memakan buah di dalam syurga tu. Betul. Dan dapat maklumat kita belajar dulu pun, lepas makan buah tu dia akan pergi ke dunia. Betul. Betul itulah. Jadi dari sini permulaan ni kita dah belajar sini tadi ni, Allah dah maklum kepada malaikat yang ini ialah Adam ialah menjadi khalifah di muka bumi. Betul. Jadi tak ada kait di sini kita dapat faham tiada kait mengait mengatakan tentang iblis hasut Adam makan buah itu benar. Betul Ustaz? Oh, macam ni. Dia ada perkaitan. Maksud dia begini. Ada perkaitan bahawa memang kita kata begini. Maksud dia Adam diturunkan ke muka bumi untuk menjadi khalifah, itu memang kita sedia maklum. Tetapi peristiwa Adam dihasut oleh iblis itu bukanlah menjadi penyebab utama Adam diturunkan ke bumi. Itu yang Cik Rahmat tanya tu sebenarnya. Betul tak? Okey, maksud dia Adam ni kalau kita baca sebab apa? Sebab kalau kita baca betul-betul sebab ada orang dia seperti menyalahkan Nabi Adam. Kalau Nabi Adam tak dekat dengan pokok tu, tentulah Nabi Adam tak turun ke syurga, betul tak? Tetapi kalau kita sudah maklum bahawa penyebab utama Adam diturunkan ke muka bumi ini sebenarnya bukanlah punca dia kerana Adam telah melanggar perintah Allah. Itu jawapan dia. Sebab kita tahu memang awal-awal pun Allah bagi tahu dah nak cipta Adam untuk jadi khalifah. Kalau orang tanya, kalau macam tu kenapa Allah Taala nak kenapa iblis tu dia nak masuk Adam? Betul tak? Itu soalan dia. Jawapannya adalah begini. Kata sesolah begini. Adam dia nak turun ke muka bumi sebagai khalifah. Okey. Jadi Adam dia dalam syurga dia telah menjalani satu sesi latihan bahawasanya
dia akan berhadapan dengan musuh. Sebab nanti kita akan belajar bagaimana Hawa Allah Ta'ala turunkan ke bumi, Adam Allah turunkan ke bumi, dan Iblis pun memang Allah turunkan ke bumi. Itu kita tunggu pada perbahasan yang berikutnya. Jadi kenapa wujudnya karakter Iblis di dalam syurga itu adalah untuk memberitahu kepada kita semua bahawasanya Iblis ini dia adalah musuh yang kita akan berhadapan dengan dia sampailah bila-bila. Maknanya kenapa wujudnya istilah Iblis itu, karakter Iblis itu, kerana Allah Ta'ala nak beritahu kepada Adam. Sebab tuan pun nanti kita akan jumpa ayat yang mana Allah, setelah Allah menciptakan Hawa, Allah bagi tahu dah bahawa Iblis ini adalah musuh engkau dan musuh kepada isteri engkau. Allah Ta'ala bagi tahu nanti. Jadi karakter Iblis di dalam syurga itu adalah menjadi rujukan kita bahawasanya musuh sejak azali lagi adalah Iblis. Itu dia punya mesej utama di sebalik karakter Iblis. Bukan karakter Iblis itu adalah menjadi punca utama kenapa Allah turunkan Nabi Adam ke syurga. Itulah yang Cik Rahmat nak jelaskan. Betul tak Cik Rahmat? Betul Ustaz. Betul. Okey. Jadi kita kena bezakan. Jadi betul seperti Cik Rahmat sebut tu, maksudnya kita kena tengok sudut pandang yang betul wujudnya karakter Iblis dalam syurga tu dengan turunnya Adam daripada muka bumi itu. Okey, dalam masa yang lain nanti kita akan kupas lagi. Kalau macam tu, kenapa Allah nak perintahkan Adam mendekati, Allah melarang Adam mendekati pokok tu? Pun ada hikmah dia. Kalau tadi kita kata, apa hikmah wujudnya syaitan itu? Itu adalah hikmahnya nak menunjukkan bahawasanya musuh yang manusia akan hadapi seperti mana Adam dan Hawa telah hadapi, iaitu adanya peranan Iblis. Jadi nak jadi khalifah kat muka bumi ni, memang kita kena study kisah Nabi Allah Adam. Sebab tu tujuan utama kenapa Allah jadikan kisah Nabi Adam ni untuk kita ambil pengajaran yang besar, iaitu kita dah belajar apa tujuan kita hidup kat muka bumi ni, nak jadi khalifah. Nanti minggu depan waktu kita kupas kisah Iblis, kita akan dapat pengajaran lain bahawasanya untuk jadi khalifah Allah bukan senang-senang kita nak jalani dia. Maka kita akan berhadapan, kita akan bertempur dengan Iblis sampailah kita mati. Itu di antara hikmahnya. Wallahu ta'ala alam. Baik. Ada lagi Cik Rahmat? Itu ke soalan Cik Rahmat? Ya, soalan saya. Jazakallah. Wa antum fa jazakumullah khair. Okey. Waktu kita pun dah 10.23. Ada yang nak tanya soalan lagi? Tak ada. Okey, kalau tiada, insya-Allah nanti kita sambung minggu yang berikutnya. Tuan ikuti ya minggu berikutnya ni, sebab minggu berikutnya kita nak cerita bagaimana Iblis itu Allah laknat dia, macam mana dia dapat title. Kita kan sebut syaitanur rajim kan, syaitan yang direjam. Kita akan kupas apa maksud yang direjam, kenapa syaitan ni selalu kita kata laknatullah kan, siapa yang bagi istilah laknatullah tu. Nanti kita akan bincangkan pada minggu hadapan. Dan persoalan yang berikutnya, adakah Iblis itu terus dia dikeluarkan dari syurga ataupun bagaimana? Nanti kita akan bincangkan pada minggu hadapan. Moga Allah sentiasa melapangkan dada kita, melapangkan urusan kita. Allah sentiasa memberi kita hidayah taufik. Allah sentiasa bagi kita rahmat untuk kita selalu
dapat berada dalam Allah permudahkan segala pembelajaran kita. Jadi kita jumpa lagi insya-Allah minggu hadapan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.